Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an waj'alna minal muttaqin wa adkhilna jannatan na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Asbahna wa asbahal mulki lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salawat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamat sejahtera pada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja yang berada. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi selamat, diberi kesejahteraan, kesehatan, keberkatan, kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan kepada saudara kita Islam yang dikena zalim di Gaza, di Gaza, di Palestin, khususnya dalam masa sekarang ini. Kita berdoalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan dan pertolongan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka dan malaikat-malaikat Allah dan tentera-tentera Allah yang begitu banyak. Ya Allah, berilah bantuan daripada tentera-tentera kamu dan sebagai makhluk-makhluk Allah yang banyak, hantarlah kepada mereka supaya hancurkan seteru Islam, Yahudi dan Nasara dan siapa yang beri pakat bersamanya. Ya Allah, beri rahmatlah kepada mereka yang mati syahid di jalan Allah di seluruh alam, dan mereka yang mati syahid khususnya di Palestin sekarang, di Gaza. Timuakanlah amalan mereka, cerahkanlah kubur-kubur mereka, mencahayakanlah kubur-kubur mereka, dan akadlah darajat mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan beri penetapan bagi pejuang, bagi mereka yang mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Berilah bantuan kepada mereka, kejaklah pegangan mereka dan pendirian mereka, dan semoga mereka itu dapat bantuan dan pertolongan supaya jauh daripada seteru Islam yang begitu jahat, yang betul zalim, iaitu Yahudi dan Nasara. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Untuk perkenalan dah boleh hadir setengah orang tu dah pernah dengar dah, saya dah banyai, dah baca, dah kenal dah. Bagi orang tak kenal dah, saya beri pengenalan sikit. Saya nama Dr. Osman bin Ramli bin Yunus, asal Nara juga. Cuma klik Nara lama-lama sekali. Klik satu hak, klik juga satu hak minggu sekali lah. Tu acak dah. Tengah-tengah orang ni, orang Nara tak aja klik langsung. 4 bulan sekali, setahun sekali. Saya ni nak minggu tu klik lah hari Sabtu Ahad. Sebab duk buka sun Al-Quran Karim di depan masjid Nara, Masjid Naratiwat, Masjid Patah. Ada sun Quran kali terlalu, ada pai surah Al-Quran Al-Karim. Kalau nak jumpa saya, nak ngaji saya, di situlah hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 12, dan ngaji tajwid dengan Ustaz Luqman, dan ngaji tajwid. Kemudian dalam sekitar pukul 10.30 belajar tafsir, tafsir dengan saya sendiri, tafsir Al-Quran Ibn Katsir. Lepas tu jawab soalan saya dengan siapa pukul 12. Bahawa sampai Qur'an tu hari Sabtu ada program baru mengaji peradah tamahir pukul 1.30 sampai pukul 3.30 dengan Ustaz Luqman. Ini ngaji tajwid kem lah, free belaka bagi orang nak cebok ilmu, bagi orang nak ngaji Quran dah.
kebanyakan orang tua lah dak ngaji. Orang tua hak masa dah lemo teluai lemo tumte nak ngaji boleh. Hari Sabtu tu penuh lah. Penuh. Lepas tu boleh jumpa dengan saya dalam pukul 10.30 saya tafsir Al-Quranul Karim serta jawab soalan mengikut yang tanya. Tu hari Sabtu. Hari lain tu tak ada lagi lah. Baru ni ada hari Ahad. Hari Ahad ni kita belajar dengan Arab Romil. Tapi Romil dia kelik dah. Romil dia kelik dah kerana dia ada zuruf terpaksa kena tinggal. Romil ni orang Arab lah, orang Mesir kita dah kenal lah. Payah kelik. Lepas tak ada kati lagi lah hari Ahad tu. InsyaAllah. Saya jadi perhatian sunnah Quran di situ. Batullah ni duk buka sekolah di Pulasai. Pernah pergi ke Pulasai. Kalau masuk ke Jingo, Jingo terung tu thang lat nak pergi tanya mah. Masuk ke tu. Jingo tengah lepas ada Kolawai. Mula Jingo tu Kolawai dulu. Lepas Kolawai tu naik pong kelapa apa. Jalan kelapa tinggi tu. Lalu ni awak rongan kelapa situ. Rongan kelapa. Bawa turun juga. Kapur Pulasai. Sekolah saya boleh lihat kiri. Tengok kalau lalu kau tu masjid Sikau. Lepas tu ada Sakon Siliang. Pas sekolah dalam itulah. Nama sekolah Romberian At-Tauhid Witianuson. At-Tauhid Witianuson. Ini sekolah baru buka lah masuk PT2. Buka radak Anuban. Dia ada anak-anak ataupun cucu-cucu dalam kek tu. Bolehlah kita hantar free kereta dah. Kereta gimbek hantar free. Kereta rot tu. Dalam kek Jingo buat taksi. Bukan dalam kek apa putak kek tu boleh lah boleh kita. Dalam kek ni juga marbo lepas tu bangun nak ubai badak ni boleh lah pergi hantar. Lah ni budak dalam 45 orang Anuban dan lekat Anuban Song. Lepas tu kalau nak masuk kita nak buka pada ni lah khas semaknya free. Free duduk ngaji free, lepas tu hantar for free. Makan ni free, makan ni ada duit owner pada gaji dah. Makan ni free, alhamdulillah. Lepas tu sekolah cukdenya kita nen Al-Quran. Pagi-pagi tu kita mula Quran dulu budak. Quran dulu. Lepas tu saya guna dengan laksud Nuraniyah. Ini laksud hak sung Quran ada bawa Nuraniyah. Sebab laksud Nuraniyah ni kita mancai dengan laksud dia sebab dia nen bahasa Arab. Cara sekut, cara apa lain pada Iqra' Qiraati lah. Ini laksud baru yang doktor bawa sendiri. Lepas tu dok buat obrom rata-rata lah. Laksud Nurani. Hari pagi tu mula Quran dulu. Budak mula dan ngaji lain. Lepas tu doa, lepas tu cara hidup, cara Nabi dan sebagainya insya-Allah. Lepas tu kalau dia ada anak besar dah 10, 15 tahun, 15 tahun, 17 tahun kita ada buka tahfiz Al-Quran. Duduk situ ada suasana yang comel lah. Kita tak wasana yang duduk dengan tamasyak, dengan pokok kayu, dengan tepi-tepi sungai. Boleh ngapa situ dalam sejik, luar sejik, bawah pokok apa, bawah motel, bawah dokong. Gitu. Boleh ngapa. Lah ni budak duduk dalam sekitar 10 orang, dah 10 orang baru. Kita tak mau banyak. Kita nak ni kuna park. 10 orang tu temti dia 15 orang tu ya. Kita nak buat 15 orang tu boleh dulu. Insya-Allah. Tu tahfiz Quran ngaji bahagian petang lah. Budak duduk situ makan situ kaca-kaca sebulan sibuk kutip sibuk kaca-kaca makan lah dan untuk guru-guru gitulah. Kalau lalu singgahlah insya-Allah masjid terbuka, dalam sekolah ada sejid, boleh semaya, ada tempat ambil semaya, tempat rehat pun ada dah insya-Allah. Sekolah cak kuning hijau dah. Jalan nak kita tanya mah. Saya sebagai Bayram Anuya situlah. Bayram Anuya. Lepas tu saya pun dah jadi doktor ajar di Mahawidyalaya Songkhla Nagrin Mo'o. Dah ngajar di Mo'o. Bahagian syariah, bahagian Islam besar, lepas tu Qur'an Islam syariah. Jadi program bahasa Thai lah. Kita nak hantar anak kita ngaji di Mo'o, ngaji Islam. Serta dengan Wicha Saman ni kita cucuan hatta di Kanak Wilayah Islam sebab ia boleh ngaji agama sekali serta ngaji untuk wisacip, untuk hijau sekali. Jadi tak ada rugi lah. Hak tempat lain tak ada hijau saja ya. Hak tempat mahal lain-lain tu
malah hak saman hak ni dunia tu. Tapi hak kita ni ya ada satu kanak witiakan Islam dan ngaji syariah, ngaji Islam besar, ngaji guru tempat kita ia pihak dua-dua pihak. Agama boleh, pas guru pun boleh. Guru ni bukan kata guru biasa dah, ia boleh bancut pen karajakan kru lah. Dah boleh bancut jadi karajakan kru sab. Tapi dia ada Islam besar. Lalu ni tengah rak semak lah di MUA tu. Kalau nak semak tu boleh lah. Maka saya mengajar situlah. Lepas tu duk kerjasama dengan Islam Nara, lepas tu dengan White, Chong White tu jadi Wityakon Lak sekali dengan Ustaz Mak Tayyib, Wityakon dalam kit Nara kita dengan Dr. Hin. Ni kita bagi orang tak boleh nak tubik luar kau tengok buka terotak dah. Buka terotak Chong White. Chong mana tak apa, tapi Chong White ni ayat atas kita boleh jumpa dengan doktor-doktor kita dalam kit Nara. Jumpa dengan Dr. Anis dalam Chong White, jumpa dengan saya, jumpa dengan Dr. Hin Abdullah, jumpa dengan Ustaz Mak Tayyib, jumpa dengan Ustaz Mak Ghazali. Kita tahu dah doktor-doktor kita dia ada Chong TV laka. Jadi boleh tengok. Hak ni kita jumpa saud dah, hak ni jumpa dalam Chong. Yalah ni alhamdulillah kita widai laka. Dah kena widai laka. Alhamdulillah. Tu sebagai perkenalan dah insya-Allah. Kita berdoalah saudara kita di Gaza tu wasa kata perkara yang menyedih benar lah. Wasa pola ni gimana-mana nak kecek hal ni berlaku dah. InsyaAllah akan ada ngam besar di MUA, di tempat hak doktor ngajar ni di MUA. Hari Sabtu ni Nenam Chong White ni dia yuk team dah. Kanacan daripada Bakok ni kat 10 orang lebih dan campur dengan Fort Ita ni 7-8 orang dalam kit Nara doktor. Kita akan buat banyai besar di MUA hari Sabtu. Banyai Gaza Palestin. Kecek Palestin. Cok lek ada sehari pagi teh. Syekh Ridha akan turun, Dr. Mazlan akan mari. Lepas tu acak-acak lain lagi. Lepas Dr. Faita saya sendiri dengan Ustaz Ahmad ni akan kecek sekali dah. Banyai sekali. Free belaka tu. Cuma ya kena le tabian lah nak tahu kata apa orang. Le ni dalam 500 orang dah belum tabian. Terpaksa kena pindah bilik besar, cukup 1000 orang. Boleh lah kita nak gitu insya-Allah. Dah rekan free belaka. Jadi apa yang berlaku di Palestin kita ni dah sebelum nak kecek maudhu' kita yang saya kena kecek hari ni ibadah tu lem. Ibadat-ibadat yang kita rasa tu tak ada wak lupa. Cuba kita mari ingat dah. Paling ada tu nak ayat kata di Palestin sekarang ni telah duduk dekat mak leh. Kita tiktam, kita berdoa biar banyak. Dah, lebih lagi hari ni. Hari ni dengan mula pada hari Ma'ak marai Israel mula Israel dengan kereta kebal dia melalui darat Tambuk. Belum ni dia tumbuk dengan tahu darah, tumbuk we hancur dulu, tumbuk habis. Dah apabila hancur darat kau serai dengan Tambuk dengan darat. Mula hari Ma'ak marai. Hari ni hari Sabtu hak dah. Duk dekat mak. Dah cuba yang nak we hancur habis semua Palestin di Gaza habis cing. Setui Islam yang paling jahat Israel lah, Yahudi lah. Dan bagi dia tu seolah tu sebab apa kita tak jahat? Sebab dia perai tak ada marayat, dia perai dia bukan dia bunuh orang hak lawan dia saja dak. Dia bunuh orang tua, bunuh orang budak, bunuh orang sakit, orang rombang dak sakit nyok-nyok nak mati dah dia bedeh habis rombang. Dah bedeh 2-3 T bukan sutir 2 T. Kalau sutir dia kata ya silap tak ada jin. Silap apa dia yang 2 pula dah, yang 3 pula dah. Nah, jadi sengaja nak jadi jahat. Orang control. Sebab itu kita nak faham kata Israel ni bukan kata kita saja tak kena, seluruh dunia tak kena. Dah kalau kita tanya dunia lah ni negeri mana-mana tak kena. Hak kena hak ianya apa te negeri yo. Apa te negeri yo. 2 hari lepas Prachum kata dalam 120 negeri ni meh hindui tak nampak kata ku zalim ya hak ya buat pasal ni benar zalim suruh beti cepat-cepat 120 negeri kalau saya tak silap 20 negeri tu tak nampak kata Israel buat pasal ni. Israel ni silap buat pasal ni. Hanya 14 negeri hak akik tangan kata nampak.
Hak tu kita tengoklah for Amerika for lah. Deh, 14 negeri. Lepas tu dalam 40 negeri senyap malah atau po senyap tak kek tangih. Lepas tu tak ada duk itu po senyap panggil duk tengah-tengah. Partit Thai kita kalau tak silap duk tengah-tengah itulah. Hingga juga sikit dah. Negeri kita, negeri partit Thai kita ni. Deh. Tapi no ayat atau kita boleh tahu kata Israel ni bukanlah negeri dua negeri tak nampak dia beci dia semua kebanyakan kita boleh kata seluruh dunia di hari ini belarak juta-jutawan million pensen pelan belarak di hari ini di London di mana di Angkrik sendiri total kerajaan kata mung dok nampak apa dengan Israel kenapa mung dok masuk pihak Israel fak rakyat tu baik lah ni belarak juta-juta tu di Angkrik pas di lain lagi di negara-negara di Asia kita, di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya. Di Thailand kita tak ada kuat lagi. Tak ada itu mana. Tapi no ayat kita berdoa lah. Hak ni yo orang panggil sunnatullah. Benda yang Tuhan bantik leo kata akan jadi seperti ni. Orang Islam kena zalim, kena bunuh. Tuhan nak sop dia. Email orang Islam hok duduk dalam senam, hok duduk dalam tu tara mano tegak dia iman dia, amal soleh dia, nak lawas teru lawas sungguh kedak, ibadat kena kedak, iman kena kedak. Dah, kalau memang dah tegak kena molek, insya-Allah Tuhan akan bantu orang Islam seluruh dunia akan bersama. Tapi kalau orang Islam duk longgar duk apa, dah qada kata kita ni serah pada razah aja kita tak ada kira kong gapo. Tak wedah kita beriman dengan Allah, tak wedah kita kasih pada Rasul. Orang Islam kena buat zalim, kita duk dia, kita duk senang, kita duk boleh makan, duk boleh minum, belah dia, belah demo. Tak boleh situ. Nah, sebab dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang tidak ambil berat kepada orang Islam sama Islam, falaisa minna, bukan daripada kami. Daripada Nabi Muhammad ni orang yang bergaduh dengan umat Islam. Orang yang menangis apabila tengok umat Islam menangis. Orang yang sanggup lapar apabila dia tengok orang Islam di sana lapar, tak ada gapo nak makan. Lah ni tak ada gapo nak makan, dah makan pasir lah ni. Makan pasir, makan batu, makan daun, hak tu boleh makan lah ni. Makan rupuk. Ingat budak Palestin tak tengok satu gambar, ambil rupuk makan, pengah binatang makan dah. Dan ayat atas tak ada. Bukan kata kita nak itu dia ayat atas sepak pasal tu. Makan duk ambil upuk makan. Sedap. Tak ada gapo nak makan dah. Nah. Lepas tu berdarah muka, hidung semua angin putus jari, putus tangan, putus kepala, putus angin perut lebih belaka dah. Bau ni tak kena pia dah. Daripada orang yang jahat iaitu Israel alaihissalam. Israel waliyazubillah. Negeri Israel. Sebenarnya guna nama Israel tu saya dah kecek dah tak kena sangat. Cuba kita panggil negara Yahudi pengganas, negara Zionis, Zionis. Hak tu hak pala pengat sangatnya. Orang Yahudi ni ada juga hak wesai orang berisut, orang tak kenal kuam runrai wesai ni. Orang tak suka pada kawan rai, bunuh orang Islam berisut. Ada orang Yahudi hak berisut situ, tapi hak paling banyaknya orang Yahudi sebagai pengganas Zionis. Yang mari hijrah pada Eropah, pada Rusia dulu. Orang tak ambuh dah ke Eropah, ke Europe, tak ambuh dah. Gilah bagaimana? Maka ada krisis bagi hipung di Palestin. Sebab dia kata dia Palestin ni tempat dia, tempat tok nenek dia, tempat Nabi Daud, Nabi Sulaiman dulu dia pengikut Bani Israel. Hamba Allah yang Tuhan kasih, abnaullah, anak Allah, ahbauhu, kekasihnya. Dia dakwa situ. Sebenarnya kekasih Allah fak kita lah hak beriman pada Allah. Dah nak kasih pada Allah, ya kena hormat Tuhan, hormat nama dia, beriman dengan Allah dan ikut sunnah Nabi. Tapi orang Yahudi tidak beriman, dia kufur dengan Allah dan dia kufur dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, aku ni jadi Nabi akhir zaman. Hei Yahudi dan Nasara, kalau mu tak masuk Islam, tak yamrab dengan aku ni, maka mu neraka lah. Waliyahzubillah. Tu orang degil. Orang degil yang tak ada sitik gapo untuk nak jaga Palestin, nak jaga Al-Aqsa.
Orang yang ada siti, orang Islam, orang yang beriman pada Allah. Nah, orang Yahudi pun tak apa. Duk molek tak apa, duk dengan molek ataupun masuk Islam, tak mau masuk Islam, duk molek, tapi kita tak nampak dengan duk bunuh. Nah, orang Islam kena bunuh seorang ni satu fitnah besar. Ikutlah dia mana-mana. Benda darah, benda orang Islam mati, benda fitnah besar. Fasad fil ardi, kuam hayanat dalam pendin, orang seorang kena bunuh, orang berisuk kena bunuh, dia mati, satu benda bala besar. Islam ni Hindu itu. Sebab itu Nabi kata dalam Quran lagi bila Nabi kata, dalam Quran kata wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang bunuh orang Islam seorang sengaja, maka balasan dia jahannam. Neraka jahannam, tak ada nak kecek banyak dah jahannam. Sebab padang dia bunuh orang, dah zalim orang, dia ada nak hidup, dia nak makan, nak apa, ada keluarga ada apa, kita pergi bunuh dia, maka neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya. Tak cukup lagi. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Tuhan marah orang yang bunuh orang seorang ni. Wa la'anallahu alaihi wa la'anahu, dan Tuhan laknat, Tuhan sabceng. Maka orang Yahudi sekarang, ya Allah laknatlah mereka. Maka orang Yahudi sekarang, ya Allah bencilah mereka. Ya Allah turunlah kepada orang Yahudi laknat dengan laknat. Dah, berapa kali ganda? Ya Allah beri kemurkaan kamu, kuamkrut kamu, turunlah kepada orang Yahudi. Turunlah dengan peluru-peluru di atas kepala mereka sebab mereka jahat. Nah, hancurkanlah mereka semua sebab mereka jahat. Dah, hancurkanlah. Biarlah Tuhan hatta tayran min ababil, burung daripada ababil. Setelah mana masa Nabi beranak tu, mari tentera Abrahah nak serai Kaabah. Fok Quraisy ni orang orang tak ada gapo, tapi dia hebat juga. Tapi hok nu lebih hebat lagi, tentera bergajah. Mari nak serai Kaabah, mari nak likung, nak hancurkan Kaabah. Lawan Tuhan lah. Nah. Maka Tuhan hatta tayran ababil, hatta burung daripada ababil. Nah, hatta mari patu ambil tarmihim bihijaratin, lempar di atas mereka dengan batu yang dibawa dengan mucu burung tu, tapi batu tu daripada begitu panas daripada api neraka. Dah, hatta jatuh di atas kepala mereka, kepala gajah semua. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Tuhan menjadi mereka seperti pokok kayu yang berlubang yang makan diulak. Habis cilu, habis cing. Ya Allah, biarlah turun kepada orang Yahudi seperti itu, ya Allah. Tuhan kuasa. Tuhan nak hantar tentera daripada ababil, hantar tentera daripada malaikat sendiri, hantar tentera daripada jin, hantar tentera daripada binatang, gapo ikutlah. Nah, tentera Tuhan berlaku atas dunia ni. Nah, mintalah Tuhan azab pada mereka. Sebab mereka ni orang tidak hormat pada Allah. Dia kata apa? Dia kata Uzair bin Allah. Kita percaya dengan Allah, tapi dia percaya pada manusia seorang nama Uzair, dia tahu ni lah anak Allah. Dia kata Isa bin Allah, Isa anak Allah. Tengok tak hormat. Nah, Tuhan ada anak, Tuhan ada cucu, Tuhan ada bini Maryam. Malaikat adalah anak-anak Allah. Tengok tak ada hormat dengan Tuhan. Tu. Lepas tu dia kata Tuhan, dia kata yadullahi maghlulah. Tangan Tuhan ni duk sini, orang tak uwi gapo. Seolah tu manusia duk sini tak ada uwi gapo, orang deku. Lalu tu Tuhan balas bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Tuhan ni tangan yang murah. Tuhan nak rezeki seluruh dunia. Tuhan kaya, Tuhan tak sesak, Tuhan tak fakir. Bagaimana kamu kata Tuhan ni orang dekuk terani kikil apa kiniau, tak hormat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang degil, orang yang bengis, orang yang makan dok biar, orang yang makan curi, makan gapo, perangai akhlak dah sepaling jahat orang Yahudi. Waliyazubillah min zalik. Tapi itu tak ada syak lah dia nak buat gapo pun. Dah, dia nak buat nak perang, nak bunuh budak, orang tua dia tak kira gapo dah.
Sebab ia ada kuam cia dia nak mendirikan negara Israel di kawasan apa Tawan Okla ni nak dirikan negeri dia. Sebab itu kita berdoa. Kita orang Islamnya hubungnya kita dengan Palestin ni sebab di situ ada Masjid Aqsa, Tuhan so jaga, dan Tuhan siti pada orang beriman pada Allah. Akhir sekali Nabi Muhammad ziarah dalam Isra dan Mi'raj. Dia tamak burak di situ. Kemudian disunat ziarah 3 masjid yang besar, disunat ziarah Masjidil Haram, Masjid Madinah, lepas tu Masjid Baitul Maqdis. Tu hubungnya kita. Kemudian kita akan pergi situ belaka di Palestin. Al-Aqsa kerana tempat mahsyar, tempat beripung pada mahsyar sikit lagi. Apabila Tuhan nak bangkit, jalan lagi situ belaka mahsyar. Panggil tempat para anbiya, para nabi, tempat sahabat, tempat ulama, tempat akan turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni bersama dengan orang Islam di masa tu, dan Imam Mahdi akan beripung berjumpa dengan Nabi Isa di situ dah di Palestin, dan di situlah akan bunuh orang Yahudi. Hari ni dia bunuh sehari 2 hari lagi lah dia. Dah kita kata selagi mana kita lawan boleh kita lawan, tak lawan tak boleh nak buat kena. Sehingga Tuhan akan turun akhir zaman, tentera yang begitu hebat di bawah metab Imam Mahdi, di bawah metab Nabi Isa alaihissalam, akan perang dengan Dajjal di hari itu. Dajjal turun, peranglah, dan pengikut Dajjal, pengikut Dajjal hari itu orang Yahudi. Di hari ini dia beri pun ialah dah nak ikut tu dah sunnatullah, satu alamat kiamat. Sebab itu kita berdoa lah dah, nyanyi benar. Berdoa banyak benar dah. Di hari ini mati 7,000 lebih dah. Hak mati semua, hak kena mati sebahagian ni 22 hari lebih dah. Lepas tu budak 3,000 orang dah. Perempuan 1,800 orang. Lepas tu hak tak ada jumpa mayat tu, wallahualam tak tahu nyak mana. Ribu-ribu tak jumpa lagi. Tak tahu duk mana. Sebab nak tahu duk mana kena dengan tek dengan apa utuh mari. Dah habis dengan tinggi nesak pion nak gali dengan gaduh-gaduh, dengan perang dengan apa. Hak tu Tuhan lah paling rahmat kepada mereka. Kita ni tak kuasa nak buat lah lebih ada tu. Dah. Habis tu kita nak kata Hamas dia mula perang, kita kata dia pun tak kena juga sebab dia kena zalim lama. Orang yang kena zalim ni dia nak pokpong tu bila tak ada apa. Dah. Sebab dia kena zalim, dia kena rapah tanah dia. Dah tanah dia duduk situ lama dah. Kena rapah. Walaupun kita kata kita tak nampak ataupun nampak, kita kena faham kata apabila orang Islam mati di mana kita kau menghendui. Apabila orang Islam kena zalim di tempat kita di mana orang Islam ia kena menghendui dengan keganasan seperti ini. Dan kita tak nampak sebab benda besar, dia benda besar, benda mati, benda berdarah, benda kena zalim, benda besar. Dan kita seru kepada umat Islam semua bergaduhlah, lebih lagi negara-negara Arab. Dan kita minta for dia tu we hebat sikit, we gagah sikit, we berani sikit. Dan berani sikit, we boleh lawan dengan kerasa hak Amerika, dan hak sebagai nak tunjuk kata dia takabur, dia nak buat gapo boleh berlaku. Hak lain dia senyap. Biarlah Tuhan tunjuk kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan lebih besar. Lebih besar daripada kekuasaan manusia lagi, kekuasaan manusia. Dan insya-Allah tu satu perkara dah nak kecek di hari ini insya-Allah. Satu maudhu hari ini saya nak pergi ibadat yang banyak kita lupa. Sebenarnya orang kita ni lupa banyak dah. Hak dah buat tu, hak wajib-wajib alhamdulillah lah kita buat dah. Semaya 5 waktu alhamdulillah. Zakat hak wajib, tu hak wajib dah. Giwa umrah wa haji kita gaduh dah dak taruh duit giwa umrah wa haji alhamdulillah dah. Pas benda-benda lain lagi hak wajib seperti kacacai anak kita, kacacai orang adik-adik kita susah ataupun mak pak kita, tu benda wajib nafkah hak kita kena wi. Kalau dia tak wi dosalah. Dah hak tu benda wajib. Benda sunat ni walaupun benda kita lupa banyak. Dah benda sunat tengah orang dak buat dah alhamdulillah. Hak tak buat lagi hari ni semoga nak sakit dah kita we gaduh
Kita pakai buat benda-benda sunat hak ada kelebihan banyak. Kelebihan banyak. Terkadang bukanlah semua tu gaduh buat dak. Yang pertama hak mula-mula sakut dengan doa. Lebih lagi doa pada saudara kita yang duk susah, tapi kita doa ketika mana dia tak tahu. Orang panggil doa li akhihi fi zahril ghaib. Kita berdoa bagi saudara kita dalam hal keadaan sulit. Dia tak tahu. Hak ni satu perkara yang kita kadang-kadang kita rasa tak lupa, tak nak buat mana. Kita atau waris kita susah. Misalnya duduk Malaysia, duduk Indonesia, kita doa. Ia tak nak minta doa tak apa, tapi kita doa dengan benar, dengan ghaib. Ghaib di sini dia tak ada di depan, kita tak ayat dia. Ya Allah, berilah rezeki pada warisku di situ tu. Ya Allah, kita sorang. Kita berdoa sorang. Lepas tu kita tak ada pakat pia lah. Siapa laki kita tak tahu, anak kita tak tahu, kita berdoa. Jadi doa fi zahril ghaib orang panggil. Doa pada saudara kita hak keadaan ghaib. Ia tak tahu. Lebih lagi di Palestin lah ni, ia berhajat pada doa seperti ini ni. Kita berdoa, ia tak tahulah kita di sini Islam doa atau doa. Dia berarti Thai doa apa orang. Ia tak tahu, tapi kita ingat pada susah mereka itu, maka kita berdoa. Hak ni benda besar sekali. Doa cara ghaib ni, cara zahrul ghaib ni, doa sore kita. Kita cari tempat yang paling ikhlas sekali. Masa yang paling sulit sekali. Orang lain tak tengok misalnya. Kita semaya sunat alik malam, maya tahajud, maya witir, kita akak doa, ya Allah, boh nama dia lah dah. Kalau kita ingat pada seorang nama Muhammad, kita pun nama ialah dah. Ya Allah, berilah rezeki pada Muhammad ni, dia susah. Ya Allah, dia dah sakit lama. Ya Allah, beri kesihatan pada dia. Tu doa pasal tu. Dengan ikhlas hati, pada masa orang lain tak tahu, kita berdepan dengan Allah ya. Kecek dengan Tuhan sore ya. Balik malam, bukan belah cerah, ikutlah dengan sama-sama. Kita berdoa pada saudara kita dengan sore kita, tak ada kena orang lain tahu. Benda pasal ni benda besar. Bukan semua orang boleh buat dah. Orang boleh buat sungguh orang yang ada cicai mangkung, ada hati kuat, hati ingat pada saudara dia. Bukan ingat kok diri, takabur, dah tak apa aku senang berlakon dah alhamdulillah. 24 je dengan senang. Tak ingat saudara kita, duk mati di Palestin, saudara kita dalam Malaysia ada susah, tak ingat apa dah. Doa pun tak akad doa. Sebab tu punam kita Culara Cemunteri ni, dia Tubik Khamsah kata hak Palestin ni kita kena berdoa dalam kunut. Doa. Walaupun dia tahu kita kena berdoa sebab dia berhajat pada doa. Kunut nazilah dia panggil. Kunut nazilah ni kunut campin. Masa campin, masa hikan, kita kena berdoa. Tak masih doa dalam subuh saja dak. Setiap wela. Setiap wela kita semaya sunat, kita semaya subuh, maya isya, maghrib, akad tangan. Belum nak habis rakaat sutai tu dah. Kita akad pada rakaat Subhanallah liman hamidah, doa Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Ya Allah, beri bantuan kepada orang Palestin. Pasal tu. Habis tu setiap masjid ia kena buat sunnah ni di hari ni. Tak ada dah kita kata hak ni bukan sunnah Nabi. Tak. Hak ni sunnah Nabi. Masa Nabi gaduh nah. Satu masa sahabat mai rengan pada Nabi, "Hei Nabi, 70 orang kena bunuh demo cara zalim. Orang alim 70 orang, orang ngapa Quran, orang Quran dak le dada. 70 orang kena khianat demo, kena bunuh cara atam, cara zalim. Hei Rasulullah, nak buat macam mana?" Rasulullah doa pada mereka tu sebulan. Doa supaya Tuhan ambil lontok pada mereka itu. Sebulan Nabi berdoa. Dalam semaya dia. Tu ayat Nabi gaduh. Pak Italah ni saya sedih juga. Tengah-tengah masjid tak pernah dengar lagi kecek hal Palestin. Tengah-tengah masjid duk sepi biasa, tak tahu kata dunia jadi gapo, dunia Islam lah ni gapo jadi pada Palestin. Maya kunut. Kita nak baca kunut, nak kali subuh baca juga, lepas subuh nak baca sekali untuk orang Islam, untuk di Palestin tak boleh. Tak pandai, tak ingat. Tak
Tak faham kunut nazilah ni gapo. Tak baca. Bukan khutbah. Saya dah dengar saya 2 hari. Setiap kebanyakan masjid orang baca Palestin ni, Gaza. Tapi ada juga masjid yang tak ada baca. Dok khutbah biasa dulu tu, kitab kuning, kitab hijau, bukan tak nak hina kitab kuning hijau dah. Tapi nak ya tukarlah isi khutbah wi betul semasa atik. Dah wi dengar atik gapo lah ni berhajat. Sebab Nabi ni apabila dia khutbah mengikut semasa. Khutbah gapo dak jadi learning. Kita bukan asing daripada alam Islami. Alam Islami duk susah apa kita tak apa. Duk biasa kita kena mikir. Habis tu orang pemimpin dan orang-orang duk dalam kampung tu dalam bandar pun dah kita kena mikir hal ni. Nah, doa pada saudara dengan cara ini benar besar. Nah, dalam ayat Quran tadi no, wallazina ja'u min ba'dihim, dan mereka-mereka yang datang selepasnya. Kita ni orang ni yuk kita yuk lah ni. Sahabat lepas dah orang mati, orang lama ni. Yaqulun, tapi kita berdoa pada orang yang lepas. Fak ya tak tahu dah fak ya tu. Fak yang mati dah, tapi kita orang mukmin ni Tuhan suruh doa. Doa tena, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunlah kepada kita. Semua ni kita orang berdoa. Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampunlah kepada saudara kita yang lepas. Ni marayak kita. Dah, sebab mereka ada kelebihan pada kita. Kita lekat budi dengan fa'iyah. Kita boleh Islam sebab apa? Sebab Nabi Muhammad, sebab sahabat, sebab Imam Syafi'i. Kenapa kita lupa? Kenapa kita tak akad doa dia? Ulama tempat kita hak dok musuh, hak dok boleh menegakkan tauhid, menegakkan sekolah pak kita sampai Islam siapa-siapa pak kita. Kenapa kita tak doa dia? Ni benda yang lupa. Sebab itu Quran ya ajar, ya Allah ampun kepada kami dan saudara kami allazina sabaquna, yang telah lepas, yang telah mati dak kubur dah. Ya Allah ampun. Sebab apa? Bil iman, mereka ini telah mati dalam hak keadaan mereka itu orang beriman, ada iman. Arti orang Islam lah, ada kalimah la ilaha illallah. Kewajipan kita kena berdoa pada mereka. Pagi orang dekat lah dah, ibu bapa kita masuk lain juga. Adik-adik kita mati dah, masuk lain juga. Nah, pas kita gigi kalau mati kok, kita besarlah kepada anak kita, doa ratik kepada kami, doa ratik pada mak, pada nak, dah doa ratik. Ni mariat kita dah. Hak ni benda yang panggil banyak ketinggalan dalam masyarakat. Habis dalam Quran kata dalam hadis Nabi. Nabi kata, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi", tidak ada seorang hamba muslim dia berdoa pada saudaranya bi zahril ghaib, dengan cara sulit ghaib dah. Tak ada orang lain tahu dak. Illa qala al malik, kecuali malaikat akan kata, walaka bimislin, mu pun sepatu juga boleh juga. Mu minta gapo we boleh dia, mu pun boleh juga. Hak ni kita mancai ni tak sedap dekuk doa. Nah, ya Allah beri rezeki pada si mamak tu. Mamak boleh rezeki tu hari kita juga. Kita tahu tak tahu hak tu suka kira. Ya Allah berilah si Abdullah tu sihat. Tu hari sihat kita juga. Pah kita duk tunggu gapo? Promotion ni. Senang tandem. Boleh ada time banyak lagi. Dengan sebab kita ikhlas. Hak ni senang tandem paling kurang doa. Doa satu, boleh doa satu kat umum. Boleh yang ni, mu pun boleh juga. Kita berdoa pada saudara kita Palestin, ya Allah jaga mereka, Tuhan jaga kita juga. Ya Allah beri rezeki pada mereka, Tuhan beri rezeki kita. Ya Allah rahmat pada mereka, Tuhan rahmat kita juga. Besarnya. Sebab itu hadis ni hadis sahih, dikeluar oleh Muslim. Satu hadis lagi, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim terhadap orang muslim dengan cara gaib ni mustajabah, diterima oleh Allah lah dah. Tu cara. Jadi Nabi nak ajar cara teknik. Terkadang kita doa kita saja tu molek dah, tapi takut Tuhan tak terima. Kita buh nama orang lain masuk. Ya Allah, aku ni berhajat pada rezeki. Ya Allah beri rezekilah pada Muhammad. Daripada Muhammad kepadaku, pada Muhammad. Apabila kita sebut nama orang lain tu, boleh jadi dengan sebab sebut nama lain tu hewi kita.
Ya Allah beri kemudahan pada dia tu. Ya Allah berilah kemudahan dia tak ada umur lagi. Ya Allah dia duduk dalam rombang apa tahu dah beri sihat. Boleh siapa kita. Ya Allah beri berkat pada anak beranak dia. Tuhan akan beri berkat pada anak-anak kita juga. Sebab itu doa pada orang lain ni satu alamat kata Tuhan akan terima doa kita. Dalam satu hadis kata lagi nak. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al maliku al muwakkalu bihi amin. Setiap kali kita doa pada saudara kita, malaikat duk tunggu dah. Amin, amin, amin. Kalau amin kita support dengan amin malaikat, maka Tuhan terima lah. Sepuluh kita baca semaya tu, kalimah amin tu bukan mudah-mudah tu. Dah, tak ime baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kelebihan besar situ tu. Kalau kita kata amin, dia betul dengan amin malaikat, Tuhan akan terima be. Tengah orang tak gaduh tu amin tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dak gaduh kok lain, hati tahu duk mana. Dah, duk sipel, pakai baju duk pokok tu kok ni tak tahulah. Dah, mata duk belalak atas ni bawah. Tengah orang. Tapi tengah orang kosong. Amin. Orang Tino tu sangat tergah lah. Dia kata kau datang dengar kita. Amin. Jangan dengar orang lain. Orang Tino ni kalau semaya dengar Pak Yatel lah. Kalau sore kita tak apalah. Sama-sama Tino dah kira ada apa. Jadi nak kata amin ni penting. Nak tunjuk tu kita penting. Tu satu perkara. Doa pada saudara Muslim. Yang dua, benda hak kita banyak lupa qiyamul lail. Tahajud waktu malam. Usahalah kita buat. Qiyamul lail, tahajud di waktu orang tidur, di waktu orang lain tu tidur belaka, kita bangun, kita ambil wudu dan kita semaya tahajud, semaya qiyamul lail serta kita tutup dengan witir kelebihan banyak. Nak doa masa tu Tuhan terima belaka. Masa separuh malam lagi tu. Dua paruh malam ataupun sebelum subuh dalam sejam tu doa tepat-tepat mustajabah. Kita bangun sore, kita semaya 2 rakaat. Kita niat atas semaya tahajud kerana Allah Subhanahu taala. Semaya qiyamul lail 2 rakaat kerana Allah. Apabila baca doa kita berdoa, Tuhan terima doa situ. Rajin lagi, maya lagi 2 rakaat. Doa pula dah. Rajin lagi semaya lagi 2 rakaat. Jadi ni rajin lagi semaya 2 rakaat jadi 8. Lepas tu tutup dengan witir 2 atau 3 jadi 11. Hak ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi semaya malam 2 rakaat tak lebih daripada 11 ataupun 13. Kalau kita buat witir sekali 13 tak apa juga ataupun 11. Tak apa, tu semaya tahajud banyak orang lupa. Lepas tu banyak nafsu tak kena mana sebab duk tidur sedap-sedap ni. Dah nak bangun tidur leer dah. Tidur sepak sedap dah. Kaca duk kicau resort. Misalnya jalan resort Kelo tu payah juga nak bangun tu. Sampai tu tak apalah, tak nak dalam musafir pun tak apa. Hak kita duduk rumah tu. Kalau kita maya qiyamul lail, sore kita bangun pukul 1, pukul 2, pukul 3. Hak ni ibadat rasio yang begitu besar pahala. Kita duduk dengan Tuhan, nak kata gapo lagi dengan Tuhan dengar. Di masa tu sunyi tu, senyap. Masya-Allah. Lebih lagi jajal learning kita kena bangun. Maya qiyamul lail, maya tahajud. Kalau dia tak biasa lagi kena usaha. Seorang Muslim tak akan sempurna, kita kata benda sem ni tak sempurna kecuali dia kena cuba menelah ni. Sebab menelah ni ulama kata dia kata semaya qiyamul lail ni dalam satu hadis Nabi kata alaikum bi qiyamul lail, hadalah musmaya qiyamul lail hai umat Islam, fa innahu da'bus salihin qablakum, ni perangai orang soleh belum padamu. Kalau mu nak jadi orang soleh kena tanya dulu qiyamul lail lagi. Qiyamul lail dah alhamdulillah. Kalau tak qiyamul lail yang mikrob tak cukup lagi, cuba peradab. Cuba hiasi sepengah rumah kita nak hiasi ni. Cuba hiasi dengan qiyamul lail. Puasa tak sedap tengok lagi. Rumah kita ni oleh kita nak peradab dah. Ada meja tu, hatur rakat, ada masya-Allah, khisi comel. Hak tu benda molek dalam rumah kita nak peradab.
Islam pun dah orang soleh ni dia kena ada benda-benda peradab. Lebih lagi benda peradab dengan benda rural lah senang ni benda qiyamul lail, benda tahajud kita kena buat. Dah da'bus salihin, akhlak orang soleh. Apa tu? Wa qurbatun ila Allah, lebih dekat dengan Allah. Wa minhatun 'anil ismi, dan menghapuskan dosa-dosa kita tu. Dah tu hapus. Wa takfir lisayyi'at, dan Tuhan ni wakwi hancurkan benda-benda kejahatan kita, dosa-dosa tu, maka Tuhan bersih habis. Dah. Pasal lagi ada satu, ia tambah lagi ke atas hadis ni, wa mutridatun lidda'i 'anil jasad, untuk nak hamak penyakit-penyakit lebih tubik pada tubuh kita. Dia ada penyakit, dia nak doa cepat, nak wi Tuhan sihat, bangun qiyamul lail dan doa. Hadis ni dia kata orang situ. Apa dosa? Perangai orang soleh, Tuhan lebih dekat sebab ia sujud, ia doa ketika mana orang sunyi ni Tuhan kasih. Lepas tu boleh mensihatkan tubuh badan dia. Dan hak ni benar besar. Hadis ni dikeluar oleh Tirmizi dan Imam Ahmad dah. Kita pergi sikit lagi. Lepas tu ibadat yang banyak kita lupa lagi semaya duha. Semaya duha, kalau kita gaduh tara mana pun usaha kita semaya juga. Dah. Kebanyakan kita kena semaya. Semaya duha ni tanda kata kita syukur kepada Allah. Dah. Setiap anggota kita kena syukur, kena tunai syukur dalam satu hadis. Dah, Nabi kata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi dia kata orang Islam ni bangun subuh setiap pagi itu dengan setiap ni seni tubuh kita ni. Kau keraduk kita ni, dah ada 360 cuk ni, dia kena tunai syukur. Kata Tuhan, wi kita menyawa, wi kita tengok dengan mata sempurna ni, kena syukur. Setiap anggota kita kena syukur. Tan sedang tua-tua kata kita qabun Allah. Cuba lihat kita nak sedekah. Tanda syukur ni. Dalam hadis kata enak. Dia kata enak. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Muntasbih dikatakan sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Mengucap alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Sebab tu hewi sihat buatmu ni. Dah, wi seni, wi rangkai ni. Kena sedekah. Kena top 10 bukun Tuhan. Dengan mengucap Allah Akbar, dengan tahmidah alhamdulillah, wa tahlila sadaqah, kullu tahlil, dengan berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanda syukur kita. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sadaqah, suruh benda baik sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, larang benda mungkar, benda tak molek, sedekah juga. Wa yujzi min zalika raka'atan yarka'huma min ad-duha. Kalau mu tak kuasa hak sebut saat ni, tak ada tu lupa ni. Supaya kita nak sebaca dengan Tuhan, kita semaya duha 2 rakaat. Semaya duha tu ya gigati benda saat ni. Hak kita tak ada hak ni tu. Tanda kata, dah benalah ni kalau buat molek, hak kita nak buat lah. Zikir, la ilaha illallah, sedekah, tolong orang, alhamdulillah sedekah. Kita dengan Tuhan lekat budi banyak. Pas kalau mu tak ada lajak, kena semayalah 2 rakaat kokku. Semaya duha. Semaya duha ni masa panjang. Lepas pada matahari naik segala, siapa suk 15 minit belum nak bel. Boleh semayalah kau. Nak maya masa mana? Belum nak tubik, semaya. Tak ada belum tubik, pergi semaya pak kerja. Tak ada pak kerja, pergi semaya pak tipe cum. Maya duha. Paling kurang 2 rakaat. Tanda kata kita syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pia ada sejak bawa siapa waktu duha, bawa nak tubik takut lupa, semaya lalu. Dah, 10 minit dari sejak setelah zikir, setelah baca Quran, nak tubik gira kerja, semaya dulu. Dia ni dia kata tak apa, aku nak semaya dekat-dekat dengan zuhur. Hak tu comel. Hak tu semaya awabin, semaya orang yang banyak taubat, orang yang banyak rujuk pada Allah. Semaya awabin ni tu hati-hati. Nabi kata dah. Semaya awabin ni. Ada satu hadis ni Nabi kata semaya belum pada waktu zuhur sikit ni, kita atas setengah jam sejam itu mula semaya awabin.
Nabi kata salatul awabin hina tarmadu al-fisal. Semaya bagi orang awabin ni dia semaya duha atau semaya sunat belum pada belum masuk zuhur tu. Tengah matahari dak panas-panas tu. Belum masuk waktu zuhur. Hak tu paling comel sekali. Semaya awabin. Maya duha juga tapi ayat tu maya tu darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sutai kali benda rahsia, benda ibadat yang kita banyak lupa, iaitu kita sedekah dengan cara sulit. Ya sedekah pada hukum ni bolehlah ke dah kita nak sedekah cara depan orang tapi hati kita molek tak apalah dah, bukan kerana ria. Sedekah misalnya Islam nara ni minta sedekah, kita bakal boh orang nampak belaka je sedekah dah comel lah, boleh ada apa molek. Lepas tu hak molek lagi kita takut kita ria ni, kita sedekah orang lain tak tahu. Hak ni hak molek. Dekah siapa bini kita, siapa tak laki kita tak tahu juga. Duit kita seorang tu, orang tina duit kita sedekah. Oh masuk pak 1000 kau, 100 kau, 50 kau. Ada ayat pia, cukup kita dengan Tuhan. Kalau tahu pun, ada biar tahu. Ada biar tahu. Kita tak ada ayat orang hak minta dekah dia kata aku orang weh 1000 kau. Dak ada ayat apa. Ada kena ayat apa. Nah. Ni benar besar sekali. Sedekah cara sulit. Sedekah biasa ni Tuhan wi pahala besar sehingga Tuhan meneduhkan kita di bawah arasy. Di masa yang kita berhajat pada Rom ngau, pada teduh, di hari itu tidak teduh kecuali orang buat amalan seperti ini. Salah satu sedekah cara sulit. Dan salah satu hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zillah. 7 puak dah orang manusia ni yang Allah akan beri teduh di bawah teduh arasnya. Aras ni makhluk besar. Duk bang dunia kita ni aras dah aras ni besar sekali. Di hari kiamat Tuhan beri teduh di bawah bayangan aras. Yang mana hari itu tidak ada bayangan kecuali bayangan Tuhan saja. Nak pergi cari pak lain tak ada dah. Dah ada. Maka Tuhan sebut salah satu 7 orang itu Nabi sebut warajulun tasaddaqa bisadaqatin, iaitu seorang lelaki dia bericak, dia sedekah dengan satu sedekah fa akhfaha, maka dia menyembunyikan tak ayak pia jaga benda sulit dia sedekah hatta la ta'lamu shimaluhu. Nabi buat perbandingan ni atau sulit sungguh sehingga dia sedekah dengan tangan kanan tangan kiri tak tahu kata dia sedekah, tak tahu atau sulit sungguh. Tuhan Nabi buat perbandingan seperti itu. Hak ni amalan ni molek benar. Kita dengar kata di kampung tu ada orang susah nama, kita tak ada ayat apa gipak ke gitu baik sibuk kok saya pialah baik cuk ataupun dia duk pelakat le Facebook dia ni tak ada rumah dak apa berhajat ataupun orang sakit berhajat song sen bak nak ubat milik banci dia, kita cucu belum tidur dekah tak ada kena ayat pia sedekah. Orang yatim duk susah nampak itu rumah dia duk siduk sore, kita pergi senyap dek ambil dah beli baju beli apa pergi sekolah. Sedekah cara sulit tak ada kena orang lain tahu dah. Ibadat seperti ini boleh menghapuskan dosa kita dan boleh duduk bawah bayaran arasy. Dan satu hadis saya cek dengan hadis ni, Nabi kata sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Allahu akbar. Sedekah cara sulit ni tudfi'u boleh menghapus, memadamkan ghadabar rabb, boleh menghapuskan kemarahan Tuhan. Dalam hadis ni nak ayat atau kalau kita buat gapo Tuhan tak kena ni, kita rasa salah, kita pergi sedekah. Boleh hari tu kita semaya lewat ataupun gapo kecek benda tak molek rasa Tuhan marah kita nak padamkan, nak uyi sejuk benda panas ni dosa ni dah panas. Dosa ni wak hati tak mai sebaicai dosa ni dosa ni Nabi kata benda yang muat dah muasa tak ada long
Tu dosa. Dan bila tahu ada, rasa tak sedap, rasa tak kena. Wacai mai sebai. Lepas tu nak tahu kata dosa gapo. Dosa kita buat ni hati kita tak mai sebacai. Lepas tu tak mau orang lain tahu. Tak mau kalau dak kecek buku dosa kita tak mau murih dah. Tu tanda kata dosa, tu tak kena. Habis tu dengan sedekah ni tutfi ni boleh seolah tu api dak nyala-nyala tu kita pergi we padamkan api ni dengan air ngapu yang disejuk. Maka Tuhan marah ni panahlah, Tuhan kata wa azab, Tuhan akan buat seksa kita waliyazubillah mizalik. Maka kita boleh jalan keluar dengan sedekah cara rasio. Sedekah biar banyak dah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang kita banyak lupa, iaitu doa pada saudara kita hak ada ghaib. Lepas tu kita qiyamul lail, bertahajud di waktu malam dan kita berdoa. Lepas tu yang ketiga semaya duha, semaya awabin. Lepas tu yang keempat sedekah cara sulit. Dan amalan-amalan lain itu banyak lagi dah, kalau kita lupa kita akan buatlah kerana masa dah tertentu bagi saya. Maka sekadar inilah berdoa semoga Allah SWT ampunkan dosa kita dan semoga Allah SWT berizki kepada kita rezeki yang banyak, berkesihatan dan beri kemudahan insya-Allah. Ya Allah Ar-Rahmanur Rahim, unsurul muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah, bantulah orang Islam di Palestin sekarang sebab mereka kena zalim, mereka berdarah, mereka dah dimati dan sebagainya. Ya Allah, bantulah mereka supaya mereka itu dapat menghalaukan seteru yang paling jahat, iaitu Israel dan Yahudi dan pengganas. Ya Allah, turunkanlah bantuan kamu, pertolongan kamu pada ahli Gaza, ahli Palestin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.